Percaya tak aku cakap, kebanyakan orang yang ada nafsu songsang ni bermula dari zaman sekolah. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kita berjumpa lagi dalam segmen Cerita Kedai Kopi. Aku tengok sambutan yang memberansangkan untuk segmen ni. Korang memang suka bila cerita mengumpat ni? Tak adalah. Tujuan aku share cerita-cerita ni untuk kongsikan pengalaman yang berlaku dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, aku pun akan bagi pendapat peribadi aku. Jadi, yang mana baik kita jadikan contoh, yang mana tak baik tu kita jadikan sempadan. Okey, tak payah nak mukadimah panjang now. Jom kita start dengan cerita hari ini. Salam Brother Jack dan peminat show Cerita Kedai Kopi. Waalaikumsalam. Korang pun kena jawab salam. Dia dah bagi salam tu, dosa tak jawab. Moga sihat semua dan diberikan kebaikan serta kerendahan hati yang konsisten kepada kita semua. Hari ini aku nak kongsi cerita aku yang masih berjuang macam yang lain, tapi mungkin cerita aku lain dari mereka yang orang biasa. Sekadar mungkin. Aku adalah orang yang bergelar bisexual. Uish. Dan dah berkahwin. Uish. Aku sebenarnya bermula sebagai mangsa seksual time sekolah menengah di asrama di bahagian selatan negara. Aku digunakan 3 lelaki berbeza. Uish. Tapi tiada penetrasi berlaku, cuma gangguan seksual lain. Aku punya perasaan seksual ke lelaki, tapi kasih dan sayang aku masih dekat wanita, iaitu teman wanita aku yang bergelar isteri sekarang. Dah banyak gila kes yang aku jumpa bermula dengan gangguan seksual masa dekat sekolah. Aku ada benda nak share, tapi tunggu hujung video ni Kang. Kita dengar dulu cerita abang ni. Selepas sekolah menengah, aku menginjak masuk ke IPTS dan di situ eksplorasi bermula. Woi, dengan hanya WeChat dan blog masa tu memungkinkan aku untuk ringan-ringan hingga berat dengan aktiviti seksual, sampai aku ditemukan dengan Mrs. Right aku yang satu ni, yang menjadi semangat untuk perubahan kepulihan. Dekat Melaka dulu ada grup yang dipanggil Straight Struggle. Ni grup support untuk orang macam aku, namun grup tu mati di tengah jalan sebab tak ada sambutan. Lah asal, aku tak pernah dengar pun grup ni. Tapi kalau grup ni dibuat untuk support orang yang nak berubah, kenapa tak teruskan? Kadang-kadang ada orang nak berubah tapi tak dapat sokongan. Nak harapkan sokongan orang yang normal memang taklah. Diorang lagi kutuk adalah. Diorang punya cakap tu confirm menyakitkan hati punya, sampai orang putus asa nak berubah. Tak payah cakap orang, aku sendiri pun kadang-kadang cepat now judge orang. Jadi bila ada grup yang faham dan tolong support, benda ni membantulah diorang untuk berubah. Setiap hari aku cuba untuk lawan perasaan ni seorang diri, sehingga aku ada bertukar watak dan pernah dapatkan rawatan mental di pelbagai kaunselor, dan sehingga kaunselor direct aku ke Hospital Kuala Lumpur untuk start makan, sebab aku ada major depression yang mengganggu kerjaya aku dan prestasi aku, sehingga aku sampai ke puncak masalah bila satu malam aku dah ready nak tamatkan hidup dekat UK Perdana Hulu Kelang dulu. Namun aku dihambat dengan kehadiran satu makhluk yang berwajah ibu aku time tu waktu malam dekat hutan. Malam tu adalah antara catalyst terbesar dalam hidup aku. Aku setiap malam cuba bercakap dengan Allah pada ketika depressed time tu, dan Alhamdulillah, aku kembali in control dengan hidup aku. Sehingga sekarang aku masih berperang melawan diri sendiri. Sumber kekuatan aku untuk tu hanyalah alis senyum isteri yang aku setiap malam tunggu sebelum kami tidur. Kalau korang nak tahu, sebenarnya fight dengan satu dunia punya mulut orang tak susah. Yang paling susah bagi aku ialah kau nak fight dengan perasaan kau sendiri. Sebab apa? Sebab aku pun pernah rasa dan dah berkali-kali aku lalui benda ni. Yang tak bestnya, bila kau kalah dalam perlawanan ni, kau akan terus hilang waras dan harapan kau. Last kali kau decide yang kau dah tak nak hidup dah. Itu yang bahaya. Jadi apa yang aku nak sampaikan dekat sini, kalau kau tak mampu nak lawan sendiri, cari orang yang kau percaya untuk bantu kau lawan sama-sama. Jangan fight seorang-seorang. Dan perjalanan ni banyak benda aku jumpa, dan paling aku tak boleh brain bila mana sewaktu aku menggunakan apps untuk orang songsang, aku disapa seseorang yang aku kenal. Rupanya dia adalah salah seorang ahli keluarga besar aku, dan beliau sudah berkahwin, cuma atas alasan dia rindukan persetubuhan sejenis seperti waktu dia belajar di IPT. Cut to the chase, aku cuma nak remark kepada fighter dekat luar yang sealiran dengan aku, yang sedang berlawan atau yang sudah patah sayap namun menongkat paruh. Jangan berhenti melawan. Biar kita tewas dalam resah, jangan kita tertewas dalam las. First, dulu masa aku dekat UiTM, aku hanyut juga
tak sebenarnya. Tapi aku tak payahlah cerita aku hanyut pasal apa kan. Cuma sepanjang aku belajar, aku tak jumpa lagi orang yang hanyut dalam dunia macam ni. Yang kedua, apps ni lah yang lagi mendorong seseorang tu lagi hanyut. Sebab kau mudah nak jumpa orang yang satu aliran dengan kau. Cuba kalau apps ni tak ada, kau seorang je yang aliran macam tu, mesti lagi mudah kau nak balik ke pangkal jalan sebab tak ada pengaruh yang tarik kau balik. Jadi kemudahan teknologi ni tak salah. Yang salah ialah developer dan pengguna teknologi yang gunakan ke jalan yang salah. Dan kepada dekat luar sana yang masih percaya equal right, aku tak judge korang, tapi kita nak capai hasrat negara zero HIV transmisi menjelang 2030. Tapi masih ada yang reluctant atau kurang cerdik hal ni. Kesejahteraan masyarakat tercapai kalau kita bersama dalam isu ni. Kepada masyarakat luar, terutama kepala keluarga yang dah ada anak dan ada dilema macam ni, first dapatkan bantuan. Ada banyak grup Facebook, antaranya Islah Movement base dekat Melaka, Rumah Pintas dan sebagainya. Akhir kata, aku harap cerita aku yang tak seberapa ni dapat jadi contoh dan tauladan untuk semua fighter ke fikrah manusia dan jadi tauladan kepada manusiawi. Untuk manusia dan masyarakat sejagat, salam Melaka bersejarah. Pinjam tagline Jack. Yes, kalau korang ada something wrong dengan diri korang, tak kisahlah mental atau fizikal, cari bantuan orang yang betul. Jangan kau cari yang tak betul. Itu yang buat kau lagi hanyut. Aku nak share sesuatu yang aku harap boleh buka mata korang tentang pembesaran kanak-kanak. Tahun 2019, aku ada jelaskan secara tak langsung dalam video bertajuk Bila Mangsa Makan Pemangsa. Tapi dalam video ni, aku nak jelaskan dengan lebih terperinci dengan bahasa yang mudah faham. Sepanjang aku hidup sampai ke hari ini, aku dah jumpa macam-macam jenis orang yang ada masalah mental. Macam mana aku jumpa? Aku tak cari, tapi sepanjang aku berkawan tu, aku boleh detect something dekat orang tu. Aku bukan pakar psikologi, tapi aku banyak membaca buku-buku atau artikel pasal psikologi. Jadi, masa berborak tu, bila aku nampak ciri-ciri seseorang tu macam dalam bacaan aku akan start tanya secara berkias supaya aku boleh tahu apa masalah dia sebenarnya. So, aku pernah jumpa someone yang dia rasa seronok bila tengok orang sakit atau terseksa. Kalau dalam bahasa saintifiknya, nama penyakit ni ialah Schadenfreude. Lepas dah lepak beberapa kali, akhirnya aku dapat tahu kenapa dia ada penyakit tu. Daripada kecil, dia dibesarkan dengan bapa yang kaki pukul yang ganas gila babi. Kalau tak dapat dia, bapak dia akan bantai mak dia. Bantai bukan sikit-sikit punya, memang bantai sampai patah kaki, patah tangan. Jadi, untuk protect mak dia, dia akan tadah badan dia untuk dibantai dengan bapak dia. Dekat sinilah penyakit ni tercipta dan berkembang. Walaupun dia tak suka dengan perbuatan tu, tapi disebabkan terbiasa, dia jadi seronok. Dia bukan seronok kena dekat dia, dia seronok bila kena dekat orang lain. Ibarat dia seronok nak balas dendam dan nak orang rasa apa yang dia selalu kena dulu. Tapi nak balas dekat bapak dia tak boleh, jadi dia balas dekat orang lain. Satu lagi, aku pernah jumpa orang yang suka seksual yang ganas. Kalau korang pernah tengok 50 Shades of Grey, yang ni versi perempuan. Bila aku kaji, rupanya dia ni selalu kena ceret dengan bapa, abang dengan sepupu dia. Bila dia lari rumah, adik dia pula yang kena. Jadi, untuk protect adik dia, dia terpaksa merelakan diri dia kena ceret sampai dewasa. Bila aku tanya, mana mak dia? Mak dia tak boleh nak buat apa. Mak dia dengar je cakap bapak dia. Sekarang, bapak dia dah mati. Dia pun dah berhijrah jauh dari kampung dia. Tapi disebabkan dia dibesarkan dengan cara yang ganas, maka keganasan tu dah jadi kebiasaan untuk dia. Poin aku dekat sini ialah apa yang dilalui oleh seseorang masa dia membesar tu akan membentuk siapa orang tu. Sebab setakat ni, sesiapa yang ada masalah macam ni mesti ada backstory yang tak best. Tak pernah lagi aku jumpa orang macam ni sebab saja-saja nak jadi macam tu. Tak ada. Sebab tu aku cakap, bahayanya perbuatan keganasan ni, buli, pukul, dera, perkosa dan sebagainya. Perbuatan ni lah yang akan melahirkan orang-orang yang ada penyakit mental. Yang lagi sadis, bila dah besar ada penyakit mental, orang kutuk dan hina dia je. Orang tak hina pun, orang yang jadi punca dia jadi macam tu. Sekali lagi, aku ada tulis satu cerita untuk sedarkan masyarakat yang penyakit mental ni bermula dari kanak-kanak. Tapi cerita ni tak siap lagi lah, masih dalam proses penulisan. Lagipun macam aku cakap, aku tak ada modal nak buat pun. Cuma aku ni memang suka tulis cerita-cerita macam ni. Sebab melalui video lah korang boleh nampak situasi yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Barulah korang boleh faham dan rasa tu yang aku nak. Sebab bila korang dah rasa, baru korang ada kesedaran, baru korang akan bertindak. Sekali lagi, kalau ada company yang tengok video aku ni nak sponsor aku buat filem pendek, PM tepi Aku harap korang yang dah jadi mak bapa, abang atau kakak yang ada adik, bila diorang mengadu berkenaan sesuatu perbuatan keganasan, ambil serius benda tu. Kalau ada budak buli, kalau ada gangguan seksual, ambil tindakan secepat mungkin. Aku harap video hari ni dapat memberikan kesedaran yang baru untuk korang.
korang. Dan macam biasa, kalau korang ada something nak share untuk dijadikan pengajaran kita semua, korang boleh tekan link dekat description untuk share cerita korang dengan aku. Dan kalau korang ada pendapat pasal kisah yang aku ceritakan tadi, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau penyampaian aku kurang bagus. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video aku malam ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.